Bismillahirrahmanirrahim. Biologi tingkatan 5 bab 2 dalam subtopik 2.2 organ utama pertukaran gas. Organ utama pertukaran gas. Tajuk ni kita akan membincangkan mengenai apa? Kita membincangkan mewajarkan keperluan pertukaran gas. Apakah kepentingan pertukaran gas? Kemudian, kita nak menjelaskan mekanisme pembukaan dan penutupan stoma berdasarkan pengambilan ion kalium dan juga kepekatan sukrosa dan mengeksperimen untuk membandingkan taburan stoma pada epidermis atas dan epidermis bawah untuk tumbuh daun monocotyledon dan eudicot dan meramalkan kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Marilah kita teruskan. Tadi kita dah cakap. Tajuk ni adalah organ untuk berlakunya pertukaran gas. So, organ yang melakukan pertukaran gas, organ adalah daun. Macam mana daun ni boleh melakukan pertukaran gas? Sebab di bawah daun ni, di bawah epidermis bawah ni, ada satu liang kecil yang kita kenali dia sebagai stoma. So, stoma ni adalah liang di bawah epidermis di epidermis bawah. And then stoma ni adalah liang yang diapit, ada 2 guard kat tepi dia. Which is adalah sel pengawal. Dan sel pengawal ni specialnya, sel pengawal ni mempunyai kloroplast. So, oleh itu kesimpulannya, stoma adalah liang kecil yang membenarkan gas keluar dan masuk, dan pembukaan dan penutupan stoma ini bergantung kepada sel pengawal. So, kalaulah tengok kat sini. Kalaulah macam pokok kaktus di tepi ni kan. Pokok kaktus ni membuka stoma hanya pada waktu malam untuk menyerap gas karbon dioksida. Tapi pada waktu siang dia tak buka. Suhu pada waktu malam yang sejuk dapat mengurangkan kehilangan air. Marilah kita teruskan. Saya teruskan tau. Mekanisme pembukaan dan penutupan stoma bergantung kepada 2 faktor utama. Pertama adalah pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Ini diambil melalui cara pengangkutan aktif sebenarnya. Angkutan aktif. So, ia ada kaitan dengan keupayaan air. Now, kedua adalah kepekatan sukrosa. Kepekatan sukrosa ni kenapa bergantung kepada kepekatan sukrosa? Sebab sukrosa ni sebenarnya hasil daripada proses fotosintesis. So, kesimpulannya, mekanisme pembukaan dan penutupan stoma bergantung pada 2 faktor utama. Pertama adalah pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Kedua adalah penghasilan kepekatan sukrosa dalam sel pengawal. So, mari kita teruskan. Now, struktur stoma. Stoma ni, kita dah cakap tadi, dia diapit oleh 2 orang bodyguard yang dikenali dia sebagai sel pengawal. So, ini adalah sel pengawal. Sel pengawal ni ada ciri yang unik, which is dia ada dinding yang tak sama tebal. Kalau awak perasan kat sini, dinding bahagian dalam ni adalah lebih tebal berbanding dinding luar yang nipis. Dan lagi satu, struktur sel pengawal ni mempunyai kloroplast. So, marilah kita teruskan. Now, saya cuba cerita slow-slow tau. Apabila siang ada cahaya matahari, kita nak bayangkan bila ada cahaya matahari, sel pengawal ni dia menjalankan fotosintesis. So, masa ni fotosintesis. So fotosintesis tinggi, dia akan menghasilkan sukrosa. So, sukrosa atau glukosa adalah tinggi. So, bila sukrosa ini tinggi, ia menyebabkan kawasan dalam ni kita panggil dia sebagai hypertonik. So, bila hypertonik, ada H2O daripada sel bersebelahan meresap masuk. Bila dia meresap masuk, itu yang menyebabkan sel pengawal menjadi segah. Saya ulang lagi sekali tau. Pada waktu ada cahaya matahari, sel pengawal segah. Kenapa segah? Sebab air meresap masuk secara osmosis. Kenapa air meresap masuk secara osmosis? Sebab sel pengawal ni menjalankan fotosintesis dan menghasilkan glukosa, atau lebih tepat adalah sukrosa. Disebabkan ada molekul air meresap masuk, sel pengawal menjadi segah. Pada masa yang sama,
pada yang masa sama. Macam mana molekul air ni lagi cepat boleh masuk dalam sel pengawal adalah disebabkan pengangkutan aktif ion kalium ke sel pengawal. So apabila pengangkutan aktif, bayangkan ada ion kalium masuk, ia akan menyebabkan tekanan osmotik sel pengawal akan menjadi tinggi. So tekanan osmosis adalah tinggi. So bila tekanan osmosis tinggi, molekul air lagi mudah masuk. Bila molekul air masuk, sel pengawal tu menjadi segar, stoma terbuka. Alright. So kita tengok sebelah sini pula. Apabila keadaan kekurangan cahaya, kita nak bayangkan nampak apa yang kita nampak, stoma tertutup. Kenapa stoma tertutup? Sebab sel pengawal adalah flaccid. Kenapa sel pengawal adalah flaccid? Kerana tiada molekul air meresap masuk. So, sel pengawal ni flaccid adalah disebabkan bila tak ada cahaya matahari, kadar fotosintesis adalah rendah. Apabila kadar fotosintesis adalah rendah, kita nak cakap kepekatan sukrosa atau glukosa. Saya pakai buku teks, buku teks cakap sukrosa. So, kepekatan sukrosa adalah rendah. Bila kepekatan sukrosa dalam ni rendah, okey, maksudnya kawasan tu adalah hypo kan? Tak ada molekul air meresap masuk. So, maksudnya instead of molekul air meresap masuk, ada molekul air meresap keluar. Okey, so H2O meresap keluar. So, kenapa H2O meresap keluar? Disebabkan sukrosa dalam ni rendah, tetapi H2O di dalam sel ni adalah tinggi. Kemudian ditambah ion kalium bergerak keluar. So, nak cakap kat sini, masa ni tekanan osmosis adalah rendah. So basically kalau saya jadi awak ingat one side je. Awak suka mana satu, buka atau tutup. Sebab dia punya cerita ni dia berlawanan antara satu sama lain. So awak just ingat, kalau terbuka sebab ada H2O meresap masuk. Kalau tertutup ada H2O meresap keluar. Kalau meresap masuk, kenapa? Meresap masuk disebabkan sel sukrosa tu banyak dalam sel pengawal. Ada banyak sukrosa. Okey. Dan satu lagi, kenapa dia mudah masuk? Sebab ada ion kalium meresap masuk yang menyebabkan tekanan osmotik adalah tinggi. So, nampak tak? Bila tiada kurang cahaya, stoma tertutup. Kenapa stoma tertutup? Sebab sel pengawal dalam keadaan flaccid. Kenapa sel pengawal dalam keadaan flaccid? Sebab molekul air meresap keluar. Kenapa molekul air meresap keluar? Sebab penghasilan glukosa atau sukrosa ni adalah kurang. Okey, alright. So, seterusnya ini adalah eksperimen tapi tak sempat buat, kita buat secara teori dulu ya. Now, taburan stoma, epidermis atas dan epidermis bawah untuk tumbuhan monocotyledon, monocot dan juga eudicot. Ada beza tau. So, kalaulah tengok daripada sini, ini adalah daripada Google. Okey, kalau tengok kat sini kan, in vascular plant, numbers of size and distribution of stomata is varies widely. So, maksudnya sangat berbeza. Dicotyledon usually have more stoma. So, kalau nak bayangkan, kalau pokok dicotyledon like this one, stomanya adalah banyak berbanding dengan pokok yang ini dicotyledon ataupun awak kenal dia sebagai eudicot. Yang ni monocotyledon. Monocot, kau orang belajar. Awak belajar monocot. So, kalau monocot, kandungan stomanya adalah kurang. Bilangan stomanya adalah kurang. Kalau eudicot, dia punya bilangan stomanya adalah lebih. So, tengok kalau monocot ni pula, uniknya macam pokok bawang, macam oat dan juga jagung, bilangan stoma dia dekat atas dan bawah, both leaf adalah lebih kurang sama. So, kesimpulannya, pokok eudicot mempunyai stoma yang lebih banyak berbanding pokok monocot. Alright. Okay, seterusnya. Okay,
Alright, kita tengok kat sini. Tumbuhan segar dan tumbuhan layu. Macam mana tumbuhan tu boleh jadi segar? Macam mana tumbuhan tu boleh jadi layu? Tumbuhan segar dengan tumbuhan layu ni adalah disebabkan oleh pergerakan molekul air dari akar tau. So, kalaulah kita nak cakap macam ni, kalaulah tumbuhan tu segar kerana tumbuhan tu mendapat air yang cukup. So, kita nak bayangkan ada molekul air daripada akar tu meresap masuk sampai ke daun tu cukup. Okey, so oleh itu sel pengawal menjadi segar. So bila dia menjadi segar, menyebabkan stoma terbuka. Macam mana stoma boleh terbuka? Apabila sel pengawal melengkung keluar. So awak nak bayangkan kalaulah segar, katakanlah ini adalah akar, ini adalah daun. So molekul air meresap masuk ni, H2O meresap masuk ni adalah cukup. Bekalan air adalah cukup. Tetapi kalaulah layu kita nak bayangkan H2O tu kurang. So maksudnya kita nak bayangkan ada molekul H2O yang naik ke atas ni adalah kurang. So, apabila kekurangan air, sel pengawal akan menjadi flaccid. So, dinding luar yang nipis lebih elastik menyebabkan sel pengawal hilang kesegahan dan stoma tertutup. So, stoma tertutup, kesimpulannya stoma tertutup disebabkan kekurangan air. Apa kesan kekurangan air? Sel pengawal menjadi flaccid. So, apa kesannya sel pengawal menjadi flaccid? Dia akan menyebabkan dinding sel luar yang nipis yang lebih elastik menyebabkan ia tertutup, ia hilang kesegahan. So, okay, right. So, itu sahaja untuk tajuk yang ini. Tetapi sebenarnya saya nak bagi awak latihan. Kalau you guys perasan, kalau pada muka surat buku teks muka surat 35, kalaulah pada muka surat 35, okay, tengok muka surat 35, saya nak cuba buat latihan. Alright. Okay, muka surat 35 saya tulis je conteng kat sini. Okay, muka surat 35, praktis formatif 2.2. Soalan pertama. Nyatakan perbezaan antara pertukaran gas dalam tumbuhan semasa respirasi dan juga fotosintesis. So, perbezaannya adalah sangat jelas. Kalau dalam proses respirasi, gas oksigen meresap masuk. So, kalau respirasi, oksigen meresap masuk ke sel. Karbon dioksida meresap keluar. Kalaulah untuk fotosintesis, terbalik. Karbon dioksida meresap masuk ke dalam sel. Manakala gas oksigen meresap keluar. Saya tak ada soalan lah. Saya terlupa. Okey. Now, soalan nombor 2. Ni ada 4 soalan tau. So, soalan nombor 2. Saya conteng cuba mana yang saya boleh conteng. Apakah kesan kelembapan persekitaran? Okey. Bagaimanakah kesan kelembapan persekitaran mempengaruhi saiz pembukaan stoma? So, katakanlah kalau kelembapan, okey, air cukup kan? Tadi kita kata kalaulah kelembapan air tu cukup, dia akan menyebabkan apa? Sel pengawal tu segar ke flaccid? Okay, so of course dia akan jadi segar sebab kelembapan ni molekul air banyak kan. So kita nak cakap akan menyebabkan sel pengawal menjadi segar. Soalan dia, sel pengawal jadi segar. So stoma akan terbuka, akan jadi lebih besar. So, nak cakap kadar transpirasi adalah kurang lah. So, oleh itu, kadar transpirasi ni adalah kehilangan air tau. Kadar transpirasi adalah rendah.
Okey, soalan nombor 3. Taburan stoma lebih padat di permukaan bawah daun berbanding permukaan atas. Wajarkan. Kenapa? Sebab kalaulah di permukaan bawah, taburannya lebih padat kerana bahagian bawah daun tidak terdedah secara langsung kepada matahari. Tidak terdedah secara langsung kepada matahari. So, oleh itu dapat mengelakkan kehilangan air secara berlebihan. So, soalan nombor 4. Apakah kepentingan penutupan stoma pada kawasan... Kenapa bila tak cukup air? Soalan dia cakap macam ni tau. Apakah kepentingan penutupan stoma semasa kekurangan air? Maksudnya masa musim panas, terlampau panas. Kenapa stoma tu tertutup? Kerana untuk mengelakkan kehilangan lebih banyak air secara transpirasi. Okey, terima kasih. Itu sahaja. Maaf atas segala salah dan silap. Thank you so much.